Okey, Assalamualaikum. Tajuk live ini mengenai falsafah, apakah dia short term untuk sekarang atau dia long term. Jadi jawapannya ialah long term. Jadi saya mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah seperti mana dia kehendaki dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semua yang mengikut APEC tahu bahawa falsafah, APEC ni suka falsafah dan APEC suka cerita kenapa suka falsafah dan kenapa APEC galakkan pendengar, pengikut minat pada falsafah. Pertama, falsafah ini telah diabaikan oleh manusia, terutama umat Islam. Dan kita lihat dalam sejarah manusia, falsafah yang kekal. Contohnya Yunani. Pernah saya pergi Libya, masa tu baru buka daripada embargo. Sebenarnya saya dijemput ke Libya akhir tahun 2006. Saya takut pergi. Saya diberi visa, business class tiket ke apa, saya tak mau pergi kerana Gaddafi, saya takut. Tapi 2 tahun kemudian seorang pegawai tinggi kerajaan dari sana repeat tawaran kepada saya untuk pergi ke Libya. Dia datang jemput saya secara peribadi dan akhir saya pergi dapat 2 tiket business class Qatar Airline ke apa. Menyesal tak pergi dulu. Jadi saya pergi Libya. Saya terkejut bila mereka bawa saya around dengan polis escort semua untuk presentkan sumber terbuka saya, open source ERP. Dan saya terkejut bila tengok ada Colosseum, ada patung Caesar, tak pakai apa, tak pakai cawat. Nampak saya bergambar dengan perempuan Libya lawa masa tu di patung yang tak ada apalah, bogil. Dan saya pun tertanya, ini macam Rom ni. Saya kata, oh, mereka kata Libya dulu sebahagian daripada Rom. Julius Caesar atau falsafah Rom, dia ada satu ungkapan, the four corners of earth, 4 penjuru bumi. Masa tu percaya bumi lepeh lah, zaman Caesar. So 4 penjuru bumi, north, utara, Itali, west, mungkin Gibraltar ke Madrid ke, east, mungkin Sicily, Cyprus, dan south, selatan, Libya, Tripoli. Patutlah cantik-cantik, nyonya-nyonya amoy sana, putih-putih. So, apa yang saya nak sebut ialah, dia tertanam dalam pasir dan tak jadi tarikan pada pelancong sangat kerana Libya masih baru keluar dari embargo. Sekarang dah hancur dah. Saya dapat melawat sebelum dan selepas hancur. Saya tak sempat jumpa Gaddafi. Saya dapat surat dari anak dia sebagai jemputan. Diterima semasa berlaku Tahrir Square, apa tu, kebangkitan pemberontakan yang ditaja sebenarnya kepada saya. Ditaja oleh, saya tak mau sebutlah, nanti FB ban saya oleh FB. So bukan mudah nak beritahu falsafah politik. Boleh di ban kerana terlalu membahaya bila orang berfikir. Apa yang saya nak cerita ialah, dia dah rosak, Colosseum itu makin hancur, tinggallah batu-bata tu bertahan berkurun-kurun, tapi falsafahnya selamanya. Falsafah Socrates, falsafah Aristotle, 2500 tahun dulu, falsafah Buddha, falsafah tentang Kristus, 2000 tahun dulu, falsafah Sun Tzu, seni perang, art of war, falsafah Lao Tzu, Confucius, semua 500 tahun sebelum Masehi. Nabi Isa belum datang, Nabi Muhammad SAW belum datang. Tapi falsafah itu kekal sehingga zaman Nabi. Tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali arif tentang falsafah Yunani. Dan mereka berdebat hangat. Lebih hangat daripada tuan-tuan berdebat Imam Mahdi sekarang. Itu tajuk tak wujudlah masa tu. Mereka fikir tentang falsafah sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah tu kalau sempurna pengetahuannya, apakah irada dia dalam masa ke di luar masa. Faham tak? Dan kita tahu dari segi tasawuf, dari segi ilmu hakikat, irada Allah di luar masa kerana pena sudah angkat
dakwah sudah kering. Sudah ditakdirkan sejak Lauh Mahfuz lagi, Allah sudah tentukan sesuatu. Jadi yang sekarang ni, kita tengah bercakap ni, ada yang kata pemikiran Mu'tazilah Allah tak ada. Allah ada tapi dia tak perlu lagi. Awak buatlah apa kau suka. Lepas itu, bila dikembalikan, Allah hisap kamu balik. Kamu tak boleh lari. Tapi fahaman ahli sunnah wal jamaah, pengaruh Imam Al-Ghazali, Asy'ari, percayai bahawa sekarang Allah pun insya-Allah mentakdirkan sesuatu. Itu ada nas Quran dan saya pegang itu. Tetapi falsafah pemikiran ini ada sedikit serong. Kerana lepas pendapat sedemikian oleh Imam Al-Ghazali menentang pemikiran ahli falsafah dalam kitabnya Tahafut al-Falasifah, keceramukan ahli falsafah, pemikiran ahli falsafah, jatuhan diakui oleh Barat, tidak sangat oleh orang Islam sendiri, bahawa kejatuhan umat selepas pemikiran Imam Al-Ghazali yang terlalu dah masuk batini sehingga sekarang. Itu yang Apek cuba nak lawan dan buat kenyataan-kenyataan yang bombastik, kenyataan mahal, kenyataan yang menentang arus, bahawa sihir tak ada. Sebenarnya sihir tak ada, tapi kita pilih kenyataan yang boleh cuitkan orang. Ya, yang bila saya itulah statement saya yang paling mahal itu dari segi falsafah. Yang jangan ambil kesempatan ambil apa yang sempat, itu bukan falsafah lah, itu ungkapan semasa saja, tapi tidak ada sihir. Dan hidupkan balik tasawuf sebenarnya, pemikiran tasawuf sebenarnya, ya. Contoh lagi satu kenyataan Apek yang agak penting untuk saudara hafal, lama nanti Apek dah tak ada, Apek dah tua. Siapa mahu. Jadi bila Apek dah tak ada, kalau nak tulis falsafah, yang pertama ialah sihir tak ada. Dia bukan falsafah, dia macam menendang, dia macam menyepak otak adat. Sebenarnya lawan adat ini semasa. Zaman dulu ada adat dia, adat jahiliah. Tapi lebih kurang sama falsafah. Contohnya Arab jahiliah dulu, mereka bunuh anak. Hari ini kita pakai kondom, tak payah bunuh anak. Dulu tak ada kondom. Lahir anak, tengok perempuan, rezeki tak ada ni. Dia bunuh anak, tanam anak hidup-hidup. Dikatakan Umar Khattab pun buat begitu. Ya. Jadi turun ayat menyatakan jangan bunuh anak kamu. Tapi itu arahan semasa. Tapi falsafah ayat selepas itulah falsafah. Kami yang beri makan, itu falsafah. Kerana itu jadi usul. Itu usul falsafah lah, asas. You boleh kata hukum, tapi yang penting usul hukum. Usul hadis, usul Quran, macam hebat, usul syariah, usuluddin. Apa tak habis belajar. Okey, jadi jangan bunuh anak. Itu tak penting. Itu peristiwa, event. Otak yang rendah dia fikir peristiwa, otak yang lebih tinggi dia fikir usul. Apa pelajaran dari sana? Apa janji dari sana? Allah menyatakan, kami yang beri makan, bukan kamu, bukan ayah kamu. Kami yang berikan rezeki kepada anak-anak, semua anak-anak dalam dunia. Semua makhluk. Termasuk ibu bapa, engkau sekali. Jadi bila kita fikir, kalau aku nak rezeki banyak, aku ramaikan anak. Betul, Apek dah cuba. Setiap anak dapat rezeki. Ada anak yang nampak macam tak dapat rezeki. Sebenarnya jadi sebab, jadi hikmah kepada rezeki yang cukup banyak. Cuba fikir daripada gaji 8,000 sampai 50,000. Bila didatangi tribulasi, cobaan, cobaan hidup. Sebenarnya saya nak sentuh tentang cobaan hidup. Pagi tadi sebelum subuh, tahajud, ada seorang hamba Allah, dia tanya saya satu soalan mengenai hidup dia. Dia kata dia pernah tolak tawaran daripada government. Itu soalan lumrah, dan saya beritahu bahawa ini falsafah yang rendah, kerana saya dah percaya, kerana dia kata keluarganya tak setuju, dia subhat dengan kerajaan. Ada rasuah. Saya puji keluarga macam tu. Saya puji orang tua, kerana ada dua jenis orang tua. Satu ialah kerja dengan government.
Dia tak fikirlah rasuah. Dia tak fikirlah subahat kerja dengan government. Ada seorang pekerja saya dulu, Terengganu. Dia orang Selangor, dia kahwin orang Sarawak. Tapi dia beritahu saya, Apek, nanti keluarga mentua saya tanya, saya kerja mana? Awak kata saya kerja dengan government ya? Tapi kita bukan kerja dengan government, kita kontraktor. Tak apalah. Mereka nak tengok tu lambang government. Jadi saya terpaksa, mereka tak tanya saya lah, saya tak perlu berbohong. Tapi pemikiran itu yang buat saya tercetus. Ada lagi seorang pekerja masa tu, saya tawar dia gaji tinggi, 2,500. Cuba bayang tahun 99 ni. 2010. 2,500 padahal dia penganggur. Dan saya kata, you jadi project manager. And you speaking. Dia tak boleh speaking. Guanu macam mana orang speaking. Tapi you type dalam tracker ke apa. Mana ada majikan bayang kau dan galakkan kau belajar. Ya. Tapi ini yang kesedihan saya. Ini adalah pengalaman saya. Falsafah ni tercetus daripada pengalaman. Saya bukan keluarkan satu... hidup lama, 42 tahun sebagai orang Muslim. You sangka ungkapan saya ni murah ke? You sangka ungkapan saya ini, apa ini, datang main macam banyak orang kata, ikut Quran wa sunnah, ikut Quran wa sunnah. Saya dah dengar 42 tahun dulu. Saya fikir melalui segala implikasi dan pecahan apa tu Quran wa sunnah. Saya tanya orang, saya minta contoh, saya tengok pada sejarah baru lahirlah falsafah. Ya, bukan macam Sunza, itu Sunza punya. Apek punya. Apek bukan copy paste dari Sunza, Apek pergi teliti betul ke Mahathir apply ini, apa dia tengah buat. Ini sekarang ni lah. Sekarang ni semua gerak Sheraton 2.0. You tengoklah, selagi Mahathir hidup, Anwar tak akan senang jadi PM. Terpaksa ubah sikit. Usul dia sama. UPM, kalau Apek PM, banyak musuh. Nak jadi wakil rakyat, nak jadi calon pun musuh, nak jadi ketua cawangan. Walaupun tempat hilang deposit, Apek dah mengalami. Apek dah tengok di Negeri Sembilan. 3 Putrajaya PAS Negeri Sembilan. Berperang antara satu sama lain. 3-3 mengaku dia Putrajaya. Saya, 86 masa tu, saya garuk kepala. Saya tengok, apa 3 ta ni ada pengaruh pada manusia. Ini saya fikir habis-habis. Wanita, harta, kata, kita pun manusia, kita pun terasa. Dan ini bawa kepada pemikiran, ini semua corak Allah. Ini Allah jadikan. Kenapa dia jadikan begitu? Itu soalan yang sebelum subuh tadi tanyalah. Kenapa Allah jadikan begini? Kenapa Allah jadikan begitu? Kita tertanya apabila dia kena pada diri kita. Kenapa jodoh saya tak ada ya? Kenapa saya dapat rezeki begini ya? Macam saya boleh terbang ke Vietnam, saya boleh terbang besok. Hari ini juga saya boleh terbang ke Amerika. Boleh. Booking tiket. Hari ini juga saya boleh pergi Manila, saya boleh balik Kuala Lumpur. Ya. Saya ada sumber lah. Ada kebolehan, ada pengalaman. Ya. Tak payah pelitup, tak payah ... Tapi saya nak... saya cakap ni tuan-puan, kerana saya nak escape dia punya algoritma tau. Sekarang AI kat FB... Sekarang saya tengah cakap bahasa Melayu ke bahasa Kelantan, dia keluar bahasa Inggeris. Tak payah Mark Zuckerberg tengok. Ini dia tahu kerana dia ada AI, dia tengok apa orang ni cakap dan dia boleh pendamkan dan dia boleh haramkan. Dah saya cuba, memang berlaku. Tengoklah berapa orang tengok sekarang kan. Padahal saya pengikut 34,000, kenapa 6 ekor aja online. Dia pendamkan notification. Ramai orang beritahu saya, notifikasi tak keluar. Terpaksa dia pergi cari, dia kena standby. Jadi ramai orang pergi pasar, dia bukan ingat kedai kamu. Dia bukan ingat ini sajen yang Apek jual. Apek tak cerita, orang tak ingat. Kerana dalam otak kita dilanda 1,001 setiap saat pemikiran. Ini menurut sains. Ya. So sekarang, falsafah sementara itu, bila orang kata, saya kerja government. Lama saya fikir, apa istimewanya government. Dan image tentang government ini kepada seorang... kita lah, saya tak boleh sebut peribumi, saya tak boleh sebut Melayu kerana kurang tepat, tak bagus untuk generalize, saya sebut orang kita. Nanti orang kita berkata, you speak for yourself please. Jangan cakap tentang orang lain, cakap tentang diri awak. Ini pengalaman diri saya, pekerja, ex-staff saya. Pernah seorang muslimat, perempuan ya, kat syarikat komputer lain, dia kata dia nak berhenti. Saya tanya, kenapa berhenti? You kerja IT ni bagus. Saya ni orang IT dan saya tahu kerjaya paling bagus. Paling boleh nomadic, boleh travel mana-mana. Saya cuba galakkan orang, please learn computer. Saya sanggup ajar. Tak mau. Dia cakap apa?
saya dapat kerja dengan, saya kata, pindah kerja mana? Jabatan Parit Tali Air Port Dickson. Port Dickson jauh. Jabatan Parit Tali Air, tak glamour lah. Dia jawab apa? Government. Government? Bagus sangat ke government? Saya tanyalah, saya tak tahu. Ya? Saya bukan bumi. Jadi, dia jawab apa? Memang cita-cita setiap siswaza. Ini menurut Muslimah tadi, ya. 50 tahun dulu, 15 tahun dulu. Ialah untuk kerja dengan government. Dan lelaki yang saya tawarkan nak jadi project manager, 2,500, mereka dibayar rupanya RM700 kalau menganggur di Terengganu oleh Dana Terengganu. Royalty minyak dia. Bagus jadi anak Terengganu, Bagus tak? Tak kerja pun dapat subsidi. Subsidi bagus tak? Jawab sendirilah sebenarnya. Jawapan saya ialah tak bagus, tapi tak apa. Saya nak melalui pemikiran ini. Bagus tak bagus kita nak lalui. Macam Edward Di Bono. Dr. Edward Di Bono. Dia kata you kena fikir plus, minus, interesting, PMI. Dan Edward Di Bono bagi satu percubaan mental kepada budak-budak. Dia kata bagaimana kalau saya bagi engkau $5 setiap hari kamu datang sekolah. Mula semua kata nak kan. Dia lalukan mereka mengikut satu proses pemikiran selama 3 minit. Sebaru kata tak nak. Ini yang menarik tentang pemikiran yang jitu. Jitu yang baik. Ramai kita tak boleh fikir. Jadi kita paralysis through analysis. Kita fikir terlalu cetek. Kita fikir hanya sekarang ini, hidup ini. Kita tak nampak wal akhiratu khairu laka minal ula. Kita nampak ini tak ada pengalaman dengan awet kan. Kita baru tengok, kita live happily ever after lah. Dapatlah Lepas tu putus. Lepas tu jumpa lagi kedua, ketiga. Lepas tu kahwin. Lepas tu berpisah. Jadi saya dah melalui banyak. Dan saya tengok apa persamaan dan apa perbezaan. Okey, sekarang balik pada government tu. Saya tengok ada satu persamaan. Kebanyakan orang kita, ibu bapa, mau anak dia kerja government. Pencen for life. Sampai mampu. Kamu ada pencen. Dia fikir hidup senang dunia. Bagus, saya pun nak hidup senang. Bahagia dikaitkan dengan wang yang terjamin. Sekarang soalannya terjamin ke? Dia tak kisah. Kerana dah terlalu tertanam. Mesti ada sijil. Ada yang anak-anak saya suruh keluar sekolah, tak boleh. Ibu bapa cakap, mesti mau ada sijil. Lepas tu mau buat apa pun tak apa. Tapi lepas itu menganggur. Tak kisah, asal ada sijil. Itu pemikiran mereka. Itu yang kebetulan saya pula tak ada sijil. Saya SPM saja. Allah bagi saya hidayah, saya memeluk Islam. Saya tinggalkan segalanya. Saya jumpa Noor Ibrahim ke tak jumpa ke. Saya tak ikut dia masuk UMNO ke. Mana tahu saya sekarang chairman. Pas pun saya tinggalkan. You sangka saya tolak banyak tau. Sepatutnya saya dalam kabinet sekarang tu. Tapi saya salute kepada mereka yang berjaya kerana mereka istiqamah. Apek tak istiqamah. Apek senang give up. Adalah fasapek tu. Kadang saya tolak benda, saya pergi, saya musafir, saya fikir. Kerana musafir ni dia bawa pengalaman, dia bawa cetusan fikir baru. Dan kita tengok orang hebat-hebat. Omar Khayyam, Ibn Battuta, Aithin, Munshi Abdullah. Perjalanan mereka, catatan mereka yang buat mereka masyhur. Sheikh Kavara. Perjalanan dia. Dia catat dalam diary dia. Sheikh Kavara, legend, rebel. Without a cause. Okay, so sekarang government ini akhirnya saya sampai satu fasapek. Saya beritahu orang dalam ceramah saya kata, kalau anda ditawarkan kerja government, bila saya bagi motivasi lah, sanggupkah anda ikut APEC ni? Kita tawan Terengganu. Tawan dari segi IT. Masa tu saya buat projek IT di Gombadak. Saya dapat jutaan. Tapi akhirnya tolak lah kerana melibatkan rasuah. Orang ada kata tau, APEC ni komplain pasal tak dapat ke? Kerana saya dapat lah, saya tolak dan saya komplain. Mengapa APEC merunggut ni? Tak dapat ke? Kerana dapat lah yang saya bagi tahu, saya tolak. Orang tak faham pasal APEC ni. Tak apa. Lama-lama 15 kali faham lah. So lagi satu, saya beritahu kawan ni,
Yang ni semua nak sampai seluruh Malaysia ke? APEC masyhur di seluruh Malaysia. Tahun 2009 dah keluar surat khabar muka depan Intel macam Jack Ma, bukan Jack Ma macam saya, bukan saya macam Jack Ma. Jack Ma datang kemudian. Saya zaman Steve Jobs. Okey, dah meninggal. Anak orang Islam Syria, tapi dia menolak DNA dia, akhir DNA ni rosak habis. Wallahualam. So, saya beritahu mereka, sanggup ke sampai dunia, semua sanggup nak ikut projek APEC ni. Compare Adam Pierre, masa itu APEC projek pemimpin dunia, APEC round dunia. Okey. Tapi bila kawan tu terima satu surat tawaran jadi cikgu kontrak government di Terengganu, dia letak jawatan. Saya kata, saudara dulu ada buat janji, aku janji, sanggup ikut APEC round dunia. APEC akan bawa, kerana APEC sudah pergi pesada dunia. APEC tahu kod dia. APEC tahu macam mana ajar yang minimal. Anak APEC kemudian, berapa tahun lama kemudian, 5-6 tahun kemudian, terbukti anak saya suruh dia fail PMR, sengaja nak bukti eksperimen. Bahawa ikut cakap APEC sebenarnya bukan ikut cakap APEC. Unschooling itu berjaya. Kerana kita kena tunjuk contoh. Kadang-kadang kita tunjuk sampai depan mata orang tu. Ramai masih tak percaya. 1-2 je percaya. Saya cakap terus terang. Ramai orang hubungi saya. Macam mana saya nak buat adik saya cedik macam anak tuan? Bukan macam tuan. Tuan cedik sangat. Saya kata tinggalkan sekolah. Sayanglah. Ini dekat SPM ni. Saya kata dah lambat. Pergilah SPM. Ijazah. Hutang PTPN. Keluar. Menganggur atau underemployed. Underemployed mana? Kerja Grab. Dapat kerja. Tak sesuai dengan apa yang kamu cita. Lama-lama habis, rosak psikologi dan anda punya wawasan. Okey? So, balik government tu, saya kata, kenapa awak terima government ni? Dia kata, memang kita dari dululah kita harap government. Dia kata, ini akhirnya aku dapat government. Gaji berapa? 1,007. Allah, aku bagi kau lebih. Ini kekal abadi kau punya ni, naik ada turun macam saham. Aduh. So, tak apalah. Apa kita nak buat kan? Kita dah beritahu nasihat orang tu, dia tak buat. Tapi apa jadi kat orang tu sekarang 10 tahun? Mungkin dia guru kontrak lagi, mungkin dia timbalan apa ke, guru besar ke apa ke. Bahagianya kita doakan. Tapi kalau anda seorang yang berpotensi, dan setiap orang ada potensi, Allah berikan. Kalau tidak, Allah tak jadikan kamu. Takkan Allah jadikan kamu untuk government. Tapi apa yang saya nak cerita ialah, masa saya ceramah dengan orang, saya akan tanya mereka, bagaimana kalau APEC ditawarkan duit dari government? Ni, mana tahu Anwar Ibrahim call kan? APEC, saya nak awak mengepalai MDEC. Yang you cakap besar sangat ni. You boleh pulangkan bersebilion jimat bila Petronas pakai perisian yang anda pelupuri. Saya bagi engkau 1% sebagai gratuity. Berapa juta tu? APEC akan terima tak? Contohlah kalau government offer bagi jadi KSU, kalau UC bagi saya PhD dulu, Anwar Ibrahim offer saya belajar ijazah, kenapa tolak saya dapat tawaran berjuta yang subahat, atau Bill Gates call saya, hello Mr. Ridwan, I need you, so Elon Musk panggil, I need your Jasper report low code for the Marik punya lending. Apa saya akan ambil duit tu? Tahu tak apa hadirin tu cakap kat saya? Awak tak akan ambil, awak Sheikh Kavara, awak revolusi, awak istiqamah, awak tak akan ambil duit semua tu. Awak akan tak mau kerja dengan government, awak ni anti-establishment, awak ni rebel. Saya jawab apa? Engkau bodoh, saya akan ambil. Ini jawapan saya. Biarlah, biar saya buang andaian tu. Katakan government call saya. Sebenarnya saya tak mau ambil, saya tak akan ambil. Ya. Tapi saya akan cakap secara macam mana untuk menarik orang. Ya. Katakan saya ditawar oleh kerajaan. Jadi tuan, anda ditawar satu jawatan khas lah, senator ke apa ke, ambil tanggungjawab ini. Ya, saya suka cabaran, saya suka nak buktikan kebolehan saya. Tapi saya akan terima kerana apa? Sama alasan yang mereka berikan. Kesenangan hidup. Kerana awak bodoh ke? Kalau kerja government, aduh, ada kereta, ada rumah, ada loan, ada nama, ada jawatan, ada pangkat, meeting, makan free, boleh travel, kononnya nak mengaji, nak study tour kepala otak tau. Dia nak makan angin sagap, tak tahu, please lah.
Dengan orang tua, akong apa yang dah lalui, you cannot kelentong lah, okay? Amoy mungkin, tapi amoy hari ini tak boleh kelentong apa. Apa dah lalui banyak. Apa tahu semua strategi, okay? Yang terkena lah. Kalau belum kena, alamak, ini taktik baru ni, sunza ni. Berapa kali mau kena? Ada hadis kata, orang mukmin takkan masuk lubang yang sama 2 kali. Ini dah 2 kali. 3 kali. I got the numbers 2-3 kali. Sekarang dah tak ada. Sekarang Ustaz Hadi pula. Ustaz Abdul Hadi Awang pula. I got the numbers. Tengah merancang tu. Kerana tawaran timbalan Perdana Menteri. Aduh. Ustaz, ada can ni, pas perintah ni. You boleh buat lah. RUU 355. You sangka dalam kepala otak dia, atau saya, kalau saya pemimpin PAS, RUU 355. Aloi, tunggang habis lah tuan. Aku tunggang habis. Tak adalah aku nak fikir tentang janji manifesto yang tak suci. Benas perbincangan. Terima kasih. Sebenarnya saya nak membincang lebih mendalam, ya, dan dia perlu kupas. Kepada saya, falsafah ini forever. Saya tertarik dengan tahafud dan saya anjurkan saudara, saudari, puan, tuan, adik kakak, cuba download, ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. Tahafud oleh Ibn Rushd. Dan dia punya mukadimah, analisa oleh para ahli falsafah dunia pun dah cukup. Kadang saya baca selai saja saya dah tutup. Kerana dia punya ungkapan tu deep sungguh. Contoh yang saya bagi tu, sebenarnya saya bagi selai tu, orang lain pun tak boleh berbincang dengan saya. Kan? Orang pun tak terbaca. Mengenai ilmu Allah. Ilmu Allah, menurut semua ahli falsafah Islam, dulu, itu yang paling tinggi. Ibn Rushd, Ibn Sina, Imam Ghazali, sempurna. Faham tak sempurna? Yang ni semua kita kata ikut Quran dan Sunnah. Allah maha mengetahui. Tapi ahli falsafah Islam, dia masuk sampai dot decimal point dia lah. What you mean by maha mengetahui? Perfect. Perfect maknanya dia tahu semua. Semua yang berlaku ni, selai rambut, semua dia tahu. Semua hitam atas batu hitam, dalam malam yang hitam, dalam laut hitam. Dia tahu tidak, Al-Quran sebut, tidak tergerak melainkan diketahui Allah. Jadi ahli falsafah fikir ni, ahli Yunani buat spekulasi, melainkan mereka Nabi dah tahu, ada wahyu. Tapi kerana Quran dah sebut, ahli falsafah tak payah pergi melencong lah. Terus mengambil hakikat, aku yakin bahawa Allah tahu semua. Allah tahu tak apa yang tengah bercakap? Tahu. Allah tahu tak apa yang terlintas dalam hati tuan-puan? Tahu. Allah sebut dalam Quran. Kalau Allah sebut dalam Quran, sadaqallahul azim. Wajib. Senang kita. Senang nak berfalsafah. Rezeki dijamin. Senang kamu nak hidup. Tak payah you spekulasi. Dapatkah aku bonus tahun ini? EPF aku ada lagi. Itu bukan falsafah Islam lagi. Itu jahiliah. Jadi you rugi banyak. Rugi banyak masa. Jodoh aku ni. Tak tahu pernah buat. Ini apa yang ni? Tapi tak ada masalah. Dapat juga jodoh. Anak sudah besar. Ya tak? Apa lagi yang kau fikir? Bisikkan saja. Auzubillah. Berlindung bukan berucap. Mohon perlindungan. Itu pun tak faham ke? Jadi, ahli falsafah masa itu, dia sampai conclusion, Allah is perfect. Sekarang mereka bincang tentang 2 lagi sifat. Saya ulangi balik, ada 3 sifat mereka bincang. Sampai sekarang, saya terduduk fikir 3 sifat tu, dan saya ada jawapannya. Saya dah beritahu live. Ini nak terang, aku nak pergi berbasikal, pergi pasar, nak masak. Keto diet. Ini saja ni saya cerita-cerita. Ini sale apek dah drop ni. Cuba ni saja ni, engkau nak sihat, engkau nak boleh falsafah, boleh berbasikal dengan apek. Tapi awak tak makan ni saja. Yang Profesor Mustafa Ali Muhammad susah payah buat. Memang mahal kerana ramuan dia istimewa. Beli lain benda, rokok ke jiji ke, semua dah mahal. You tak ada berapa. 4 kotak dah boleh satu ni saja tu. You cuba bagi sihat. Sihat baru nikmat. Semua orang tahu, tak payah saya cerita ya. Nanti order ni saja ada dalam tag dalam Facebook saya. Atau you WhatsApp, atau you contact saya, WhatsApp saya, bagi link, you hashtag apek saja. You dapat hantaran percuma. Mana orang baik hati macam ni? Oi, Cina lain tak ada lah. Saja joking kerana jangan ambil serius. 3 sifat. Ilmu, maha sempurna. Iradah. Lagi satu sifat, lupa lah. Allah, dia punya iradah, kehendak. Ya. Qadar. Satu ilmu. Allah dah tahu semua.
Kedua, dia ada qadha. Qadha untuk lakukan. Kulli syai'in qadara. Kulli syai'in qadra. Bukan qadara. Qadara itu dalam ayat 1000 dinar. Menghitung. Sudah dihitung. Fi lauh mahfuz. Tapi, ala kulli syai'in qadir. Itu, saya baca dari sejak aku masuk Islam tau. Dia menakjubkan. Yang ini yang saya, bukan anti hadis. Yang orang pergi baca meratik ini, saya kata tak payah. Ayat Quran ni, wa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca hari-hari tau. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir tu bila saya tahu makna dia, memang menakjubkan. Apa maksud dia? Atas semua. Semua. Tak ada kecualian. Setiap. Dalam semua. Syai'in. Kulli makna semua. Syai'in mana? Titik tu. Zahra tu. Qadir. Maha berkuasa. Alim. Maha mengetahui. Jadi persoalannya beralih falsafah. Kalau Allah dah tahu semua. Bukan kalau. Memang Allah tahu semua. Dan atas semua dia ada kuasa. Iradah tu. Apa maksud iradah? Al-fa'ulu lima yuri. Dia lakukan apa dia nak. Lain daripada insya' dan izin. Itu yang saya kata. InsyaAllah, insyaAllah. Mari, insyaAllah. Ini menang loteri, insyaAllah. Rezeki, insyaAllah. Salah semua tu. Salah semua tu. Jauh menyimpang kerana tak terfikir apa maksud dia. Jadi saya ulangi balik. Tak apa. Allah dah bagi kita, kita bagi free. Tak lokek ilmu. Semua orang kata, apek kedekut ilmu. Itu ilmu amoy. Itu bukan awak tahu. Saya ajar pun, tak boleh. Dia bukan ada ilmu pun. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Ini ilmu Allah sempurna. Dia dah tahu sebelum, selepas, di luar masa, dalam masa. Masa itu pun jadi satu fenomena yang misteri. Macam mana? Kerana masa ini hilang. Ruang ini hilang. Orang kata fana. Allah sebut fana. Sebenarnya, kepada saya, ikut ilmu kuantum fizik, dia bukan fana. Dia memang sedia kala tiada. Ini konsep wadatul wujud dan la wujudi ilai gairihi. Dia bukan wadatul wujud. Dia dua. Satu, Allah wujud dan selain dia tidak wujud. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada, yang lain tiada. Ini baru ayat komplit. La ilaha illallah. Dalam ya. Kita sebut la ilaha illallah. Tapi tak faham sebenarnya kan. Apek pun belum faham. Dia cukup dalam. Orang kata siapa yang faham, dia tak faham. Kalau kamu faham Indo Arabi, kamu tak faham Indo Arabi. Kalau memang tak boleh faham. Dia kata tentang tidak wujudan, nak sebut pun tak boleh kerana dia tak wujud. Itu sebab yang kata kuluma alaiha fan. Betul ayat tu. Semua adalah musnah. Bukan semua akan musnah kerana semua sudah ditulis akan musnah. Sudah musnah macam engkau akan kahwin, engkau akan mati. Mana engkau sudah matilah. Sebenarnya kita semua sudah mati. Dek masa. Okey? Ikut masa, semua sudah rugi. Dah lalu. Ini dah lalu. Lepas ni aku makan ni dah lalu lah live ni. Saya rakam lah, saya masuk lah YouTube. You boleh tengok lah 15 kali. Tapi dah lepas. It's gone. Forget it. Move on. Sehingga kita mati. Akhirnya Allah kata, semua akan kembali kepada kami. Mana semua hancur tau. Orang tak faham hancur. Kita kata alam tak hancur kerana alam tiada. Orang tak faham. Kiamat ni. Kiamat tu bangkit. Bangkit diri. Menghadap Allah untuk apa? Hisab. Apa tu hisab? Syekh Sufi saya ada ajarlah. Ad-din. Siapa nak belajar dari saya kena jadi khadam. Saya beritahu terus terang. Ilmu ni ada izin daripada Syekh turun ke murid. Dan dia kena ada adab. Dan Syekh ini adalah hamba. Dia fakir. Dia memberi khidmat kepada anak murid dia. Orang mesti faham. Yang pergi sombong-sombong bukan. Dia sombong mungkin kat luar. Tapi dalam jiwa dia, dia memberi hikmat turun kepada murid dia. Siapa nak hadap tu, dia kena ada adab. Kalau saya nak pergi jumpa Buya Syakur, saya kena ada adab. Saya tak boleh cakap besar. Saya kena diam. Saya nak belajar dari dia. Saya kena sanjungi dia. Saya kena angkat selipar dia. Walaupun dia sepak saya kena duduk diam. Ini adab yang saya belajar daripada guru saya sendiri cara langsung. Saya disaksi sendiri.
dan ada barakah dia lah. Tapi itu tak apa. Ini saudara tak mengalami, tak apa. Yang tak mengalami ini kita cerita macam Imam Mahdi. Ya. Tak mengalami, tak tahu, kita cakap macam kita tahu. Ini tunggu Imam Mahdi ni. Apa yang dah tahu daripada Nasrani, daripada Damaskus, tidak ada. Ini cerita dongeng Yunani, Ibrani, Nasrani. The Messiah. Al-Masih ini disalah tafsirkan oleh ahli kitab. Penyelamat. Dia bukan penyelamat. Masih bermakna suci. Yang disucikan nama dia. Bukan keturunan Yahudi lagi. Keturunan Imran. Keturunan Ibnu Maryam. Dia ada bapa. Tapi orang Kristian pergi kata, dia tak ada bapa. Dia anak Tuhan. Sampailah kepada Wallahu a'lam. Lam yalid wa lam yulad. Hanya Allah. Mana Isa tu ada bapa dan dia boleh lahirkan anak. Dia ada alat, dia ada pusat. Dia ada min zakarin wa unsa, semua orang inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu semua lelaki dan perempuan. Selama ni kita faham silap. Boleh. Ibrani faham silap. Yahudi faham silap, Alkitab faham silap, Nasrani faham silap, Cina kah faham silap, Topekong kah faham silap ke, kaum Ibrahim faham silap ke, kaum Nuh faham silap ke, orang Islam pun boleh faham silap. Kerana Allah tak kisah. Nanti tak ada orang masuk syurga. Allah tak kisah. Fa'ulu lima yurid. Dia bebas dalam, tak boleh sebut pemikiran dia, ini mengaitkan ya. Ilmu dia. Dan satu istilah daripada mereka, ungkapan mereka kata ialah Allah tahu tak semua benda. You boleh kena trap ni. Tapi di akhirat tak adalah tanya sampai macam tu. Tapi sekarang saya tanya, kalau saya tanyalah soalan trik, saya tanya, Allah tahulah semua segala ini? Jawapannya tidak perlu. Kerana Allah Maha mengetahui dan ini tidak wujud. Jadi ungkapan daripada At-Tahafut ialah Allah mengenal dirinya sahaja. Dahsyatnya. Ini ungkapan daripada ahli falsafah. Zaman Imam Ghazali semua menyetujui, kebanyakan ahli falsafah, Mu'tazilah sekali, menyetujui bahawa ilmu Allah lengkap, tidak perlu dilengkapkan lagi, tidak boleh dia lengkap. Dia lengkap, nak cerita perkataan pun tak sempurna nak cerita. Lengkapnya, jadi mereka bagi ungkapan lengkap hanya pada dirinya sudah cukup. Mana Allah tahu dirinya sudah cukup. Allah tak tahu lain kerana tidak ada lain. Nampak? Jadi bahasa digunakan untuk memahami kita pada sifat dan tauhid Allah. Itu sebab belajar epistemologi, mendalami falsafah ini, bantu kita rapat kepada Allah. Allah bagi analogi. Tidak ada dua, melainkan Allah ketiga. Tidak ada empat, melainkan Allah kelima. Jadi engkau satu, Allah ada tak? Ada lah. Ini cara takwil. Tapi dia merapatkan kita kepada Allah. Jadi kamu pun terfikirlah. Kita kata kalau ada lelaki perempuan duduk, syaitan yang ketiga. Tidak. Tidak dalam Quran. Dan Quran, bila dia sebut Allah ada, baru kamu lebih ditakut daripada syaitan. Syaitan ada, enjoy sekali. Allah hadir. Dan bagaimana Allah hadir? Kita selalu fikir Allah ni bahasa Arab tau. Allah ni satu lembaga bahasa Arab. Kalau orang Kristian dah pakai jubah putih, Jesus. Jadi dia kata Jesus is God. Dia percaya, saya bersama orang Kristian. Saya hampir percaya, tapi saya tak boleh percaya kerana tak fitrah. Tuhan pakai jubah. Ya? Pakai sebab. Sekarang ini apa hadisnya kata kononnya Isa turun atas dua kuda dengan rambut dia, dengan air semua milik. Itu Ibrani, itu Messiah, itu Yunani, itu khayalan mereka. Nabi pun tak ada macam tu. Kena lempang pun ada lah. Kena sepak nak dibunuh. Itu kisah sebenarnya. Nabi Nuh ke Nabi Lut ke Nabi Musa. Yang dia kata pisahkan lautan merah. Ada jawapan saintifik dia. Tidak ada mukjizat. Tidak ada keramat. Hanya sunnatullah. Hanya Allah wujud. Hanya af'alnya. Fa'ulu lima yurid. Ini rahsianya. Siapa betul nak rapat kepada Allah. Siapa nak tenang hati. Siapa betul-betul nak rasa rezeki Allah. Nampak rezeki dia di mana-mana. Dia kena sampai makam itu. Kena melalui fahaman ilmu dan fikir. Kerana seluruh Al-Quran cerita tentang tu. Dan Al-Quran tak ada cerita benda karut. Cuba baca balik Al-Quran. Kisah-kisah. Dia tak ada cerita. Di dalam ini ada itu. Ini barang. Lu angkat ini. Lu ikat ini. Lu boleh bikin. Lu baca ini 33 kali. Tak ada dalam Quran. Dan ada sebab kenapa tak ada. Kerana memang tak ada. Itu sebab
Quran ini menunjukkan dialah satu-satu mukjizat dan Nabi betul bila sebut sallallahu alaihi wasallam sebut saya tak bawa mukjizat. Kok dia istiarkan tak bawa mukjizat melainkan ini. Surah Al-Qamar mengenai bulan. Allah kata mereka cabar dia pisahkan bulan, bukan dipisahkan bulan. Yelah dia cakap astronot NASA, you pun tak percaya NASA. Ya. Fikir balik. Saya rujuk Mufti Abu Laid dalam YouTube. Dia seorang yang rasional. Dia bukan, kalau Syekh Sufi, you kata ini mystical. Buya Syakur rasional kerana dia pakar epistemologi. Tak boleh lawan epistemologi dia. Ya. Kalau dia tafsir tentang solat, dia tafsir tentang Allahumma, dia tafsir tentang Adam, dia tafsir tentang Khalifah. Dia pakai bahasa Arab sungguh. Dia pakar epistemologi. Dan dia pakar sebutan tajwid. Ya. Yatafakkarun, dia yang beritahu bahawa yatafakkarun bukan sudah berfikir, yang senantiasa berfikir. Kamu tak boleh berhenti berfikir. Yatafakkarun. Cantik kan? Jawab soalan SPM, lepaslah. Ini sudah past tense ke present tense ke perfect tense dan grammar kan. Jadi bermakna bila kita ada tajam, bila kita tajam dalam fahaman kita, kita lebih rapatlah dengan Allah. Sekian saja. Ada apa lagi tanya? Sekian saja. Ambillah apa yang sempat, Saudara Firdaus. Ambillah apa yang sempat. Hidup kita akan berlalu. Jadi falsafah ini, ya macam saya cerita tadi, kalau government bagi ambil lah. Kalau kamu rasa, alah tak apalah. Ini saya kerja kat JAKIM ni. Saya halau orang saya masjid. Kamu rasa kamu tenang, kamu dapat duit, saya akan ambil. Saya akan ambil lah. Tapi sebenarnya saya tak mahu ambil kerana saya dah cukup. Berapa aku nak rugi masa aku boleh travel free. Aku programming 2-3 line code, boleh dapat banyak. Dan saja saya yang tahu kod. Saya ajar orang tak mahu belajar. Ajak amoy-amoy ini semua tak mahu belajar. Sekejap lagi amoy semua sampai. Satu nak berhenti. Entah apa dia cari, saya tak tahu. Ya. Jadi ini semua mengajak satu kesedaran dan dia berterusan kerana kita sekarang tengah hidup. Kita ada keperluan. Ada gangguan. Iblis tak tinggalkan kita kerana kita falsafah. Iblis tak tinggalkan Imam Ghazali. Iblis tak tinggalkan Nabi. Allah dah janji dia. Dan dia dah berjanji dengan Allah. Itulah. Ada syarat dia tak boleh dia ganggu kita. Tapi lagi satu benda saya nak cerita sebelum akhir lah. Kita ni selalu tak move on lah. Saya tengok football ni aku dah move on lah. Ui, Maghribi inilah satu-satunya. Besok anda akan tahu lah. This too shall pass. Besok akan berlalu juga. Besok ni apa trend hari ini? Apa flavor hari ini? Apa gosip hari ini? Tak habis-habis saya tengok. Kat Facebook tu kan, asyik main racism, racial. Sekarang racial dah mati dah. Kerana di epidemiam. Apa lagi you nak main? Apa isu? Move on. Falsafah ni perjalanan. Ya. Destinasi akhirat tu, kamu mesti sampai. Syekh Sufi saya kata, ni sampai sekarang. Mati sebelum matilah. Orang tahu kata kan. Betul. Mati bukan kata, aku matikan nafsuku. Tidak. Matikan isu-isu yang kau repeat itulah nafsu. Bisikan syaitan bukan tu. Inilah bisikan. Yang main dengan kepala sekarang, itulah bisikan. Sekejap nak tengok amoy tu ni. Amoy tu nothing lah. Tak ada efek. Kalau ada efek, itulah cabaran kamu. Kalau tak ada efek, alhamdulillah lah. Allah dah bagi kekebalan. Ya kekebal. Ya ke, bila Allah nak uji, dia naikkan tau dia punya itu. Lagi wali, lagi dia hantar lagi besar. Bukan hantar, memang dalam diri kau. Bisipkan diri kau. Engkau lah hijab diri sendiri. Itulah rahsia. Banyak rahsia. Siapa nak mengajar, mengaji boleh. Cuma saya nak cakap kita tak move on lah. Kerana saya boring lah. Saya tengok FB kan. Alamak, troll yang sama lagi. Apa-apa ni, siapa guru awak? Berapa kali mau tanya? Al-Rahman, Alam Al-Quran, Alam Al-Insan, Alam Ya'lam, Alam Al-Insan, Alam Bil-Qalam. Allah lah guru. Ish, sesat. Siapa cakap? Siapa huda? Siapa pemberi hidayah? Tak apalah. Ini tak boleh argue. Benda hakikat ni tak boleh argue. You argue tak guna. Syekh Sufi saya pun marah. Jangan argue dengan bodoh. You nak belajar, you belajar sungguh-sungguh. Bukan dari Apek. Apek bukan iklan. Apek bukan Syekh Sufi. Saya tak ditauliahkan. Saya cuma kongsi ilmu yakin. Ainul yakin kau kena pergi cari sendiri. Haku yakin sudah dalam Quran. Sesiapa kata dia boleh bagi kau haku yakin, dia kena jawab dalam Quran. Baca balik Quran. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum. Saya akan load kat YouTube. Nanti ada apa, tanya-tanya saja. Saya akan rumuskan.
Saya akan lebih live sekarang kerana kerja saya makin stable. Dah tak ada amai ganggu saya lah. Jari yang luka sudah sembuh. Mana tidak lagi dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.